أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah karena malam ini sekali lagi diizinkannya kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjemaah. InsyaAllah budaya solat berjemaah ini akan kita teruskan sehinggalah kita dipanggil oleh Allah ke hadratnya balik. Karena orang yang melazimkan sembahyang berjemaah ini, dia akan dapat 5 fadilat, 5 kelebihan. Kan? Apa tanda? Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalan nanti dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia dapat meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat. Cepat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Bagaimana tanda antara 5 fadilat ni? Semua tak? Kata? Kalau semua tak, pasti lelaki kelemahan. Lebih lelaki ni, perempuan tak ada. Lelaki mesti berjemaah. Jangan seorang-seorang main di rumah. Kalau seorang-seorang main di rumah, fardu ni bukan sunat main di rumah. Jadi main fardu ni sengaja sembahyang di rumah, tak si orang datang ke masjid ni. Tak nak datang ke surau, tak nak datang ke masjid, tak nak datang ke tempat yang dekat rumah tu. Kata Nabi, orang itu dikira sebagai orang yang sesat. Jangan menolak mati saya, bukan saya yang buat, Nabi yang buat. Nama apa Nabi? Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat. Di akhirat sesatnya. Jangan sesatnya. Cari syurga, cari tak jumpa, cari tak jumpa. Lagi cari lagi jauh. Udah jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Udah lagi jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Tuan. Apa nak okey lah. Nah, jadi
Bagi orang lelaki semayang mesti berjemaah. Hukumnya fardu kifayah. Mesti tu. Jangan seorang-seorang rumah. Kalau seorang rumah dikira susah. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita masih lagi cerita tentang kelebihan selawat atas Nabi. Kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai dekat penghujung. Saya Rumi. Kita yang Rumi. Contoh kita Jawi. Benda semua apa aja. Cuma makan sobat tak sama ya. Dan telah ijma' telah disepakat ya. Telah ijma' oleh salaf. Salaf tu orang dulu-dulu. Sekitar 300 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil salaf atau salaf salih. Orang dulu-dulu yang majoritinya baik-baik mereka. Zaman dulu, zaman Nabi itu. Dia panggil salaf salih. Zaman Nabi dan para sahabat dulu, tuan-tuan dan puan-puan, paling malas, paling kudi, paling curut. Mereka itu sembahyang sunatnya sehari semalam 100 rakaat. Itu paling common tu, 100 rakaat. Yang sunatnya wajib ya. Yang sunat tu. Dia macam mana? Wajib macam lain ayat ada. Cuma salafus salih. Sekarang ni bagi apa? Halafus salih. Orang kemudian yang majoriti yang jahat-jahat mereka. Halafus salih. Di zaman sekarang. Saya mau pergi penjara. Tengok, ramai sikit orang penjara tu. Punya ramai. Saya tak pernah masuk penjara tau. Bila menengok saya, dia salah Ustaz. Apa dia nyebab dia masuk penjara? Saya masuk penjara bukannya jadi banduan. Saya masuk penjara kerana dipanggil untuk berceramah. Tabarut tu. Nak masuk tu punya ketat kawalannya. Handphone tak boleh bawa, kamera tak boleh bawa, tape recorder tak boleh bawa. Tapi bila masuk aja, ya Allah tuan-tuan dan puan-puan, berjembik. Tahu berjembik? Dia minta roti jepek apa kan? Punya lekamnya. Yang berjembik lalu apa? Ulat. Macam dia kan ulat. Punya lekamnya dalam tu. Muda ada, tua ada, perempuan ada, lelaki ada, pangkat besar ada, yang tak ada pangkat ada. Jadi kalau dah masuk penjara, orang baik ke orang jahat? Orang jahat. Jadi itu dia. Dia kata apa? Salam tadi. Dan telah ijma' oleh salaf, itu orang dulu-dulu yang majoriti yang baik-baik belakang, yang dahulu-dahulu atas bahawasanya iman itu bertambah ia dengan taat dan kurang ia dengan maksiat. Kalau dia buat taat, bertambah imannya. Maya saja, zikir saja, baca Quran saja, selawat saja, tasbih saja, tahmid saja, tahlil saja, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat imannya. Tapi kalau maksiat, makin lama makin jauh dengan Allah Taala. Kerana mungkin jauh kita Rasulullah ini kelabang maksiat. Bertambah kurang dia. Macam mana? Bila kita buat maksiat ada satu titik hitam dalam hati kita tu. Titik hitam tu kan melekat dalam hati kita tu. Dapat lagi dosa lagi titik hitam masuk lagi. Titik hitam lagi situ. Jadi titik hitam dia akan datang. Bila dosa tu tak masuk dalam hati kita. Lama-lama titik hitam tu dah berkumpul. Kalau titik hitam itu akan jadi tompok hitam. Tompok. Dah kumpul titik hitam. Buat lagi dosa. Tompok hitam itu dah bersatu. Udah? Tak ada terang dah bersatu. Mungkin di permukaan hati itu dah hitam keseluruhan hati. Kita panggil Toba alin-ain. Masa itu tak payah nak bayar. Tak boleh nak disucikan. Macam orang jatuh dalam kodu mengkuat. Tahu ke kodu mengkuat? Kadang-kadang orang jatuh dalam kodu mengkuat. Senang kena kodu itu.
Kena ambil satu ujian. Buat kita saya tak ada juga tobat, tak ada juga kebaikan. Juri daripadanya, ambil 2 ekor daripadanya, mengumpat daripadanya. Jadi tambah lagi titik-titik tak sudahnya tak muat di luar ni sampai ke dalam. Di luar dalam hati kita mereka. Itu dipanggil apa? Khatam tu yang dah tamat lah. Kita dalam habis dengan di Quran buat khatam bukan? Nah, Allah kata Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Allah dah tutup hati-hati mereka itu, tak dapat menerima kebenaran lah. Allah dah tutup. Dan tak akan menjaga apa dia tak beli. Dia dah biasa dengan kemaksiatan dia. Dan juga pendengaran mereka Allah dah tutup. Dan juga dapat penglihatan mereka itu ada dinding, ada penutup dan menghadang. Jadi tak boleh menerima kebenaran lagi dah. Dan bagi mereka itu azab yang amat pedih ya. Itu kalau ada khatam. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, selagi orang tu hidup, kita tak boleh cap dia sebagai khatam Allah. Tak boleh cap dia sebagai orang yang khatam. Tak boleh. Selagi dia hidup, kerana Allah berkuasa untuk mengubah hatinya. Itu kuasa Allah. Allah itu maha berkuasa. Tapi kalau dah sampai mati, itu baru kita boleh kata khatam Allah ala qulubihim. Macam mana? Macam Fir'aun. Itu khatam Allah ala qulubihim. Macam Namrud. Macam Abu Lahab, Abu Jahal. Itu khatam Allah ala qulubihim. Ini sudah mati ya. Baik. Jadi kurang ia dengan maksiat. Dan apa? Sya'ab al-iman. Al-iman yang ini apa? Ini segala furung ayah. Segala furung, segala cabang-cabang iman tu. Segala cabang-cabang iman tu ada 76 atau 77 atau 64. Ada yang mengatakan 76, ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 64 cabang-cabang iman. Ya, yang paling hebat, yang paling kuat ialah mengucap kalimah la ilaha illallah. Yang paling lemah iman juga, paling lemah imannya dia membuang sampah dari jalan raya. Ya. Ada yang mengatakan 76, ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 64. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali Allah. Kita je mengatakan dia tu wali. Dia tak pernah mengaku diri dia sebagai wali. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita ingat dia tu wali berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya yang bagus. Sedangkan dia sendiri tak pernah mengaku diri dia sebagai wali. Wali itu di antara rahsia yang Allah yang tahu. Orang yang tahu. Kalau dia mengaku diri dia itu wali, dia bukan wali. Dia mengaku diri itu berdosa. Itu wali itu. Dia tak pernah mengaku diri dia sebagai wali. Dia mengaku diri itu orang yang berdosa. Kerana bila dia mengaku jadi wali itu, dia jadi takabur. Dia jadi ego. Dia jadi sombong. Wali tak pernah sombong. Wali tak pernah takabur. Wali tak pernah ego. Jadi kalau dia mengaku dia jadi wali, bukan wali. Itu kuali. Siapa-siapa mengaku dia jadi wali. Kita mengaku dia jadi wali. Dia Tuan Gajah tu kata kita ada seorang namanya Tuan Daud. Kenal Tuan Daud? Ada mana nama Tuan Daud? Kita mengatakan dia jadi wali. Dah tak ada pun. Dia tak pernah mengaku dia jadi wali. Bila Syekh Abdul Qadir Jailani ni kita mengatakan dia wali. Apa kata dia? Kami i'tiqad bahawasanya iman itu perkataan dengan lidah. Dia sebut kalimah la ilaha illallah tu beriman tu. Asyhadu an la ilaha illallah tu perkataan dengan lidah. Iqrarun bil lisan. Tengah Arab. Iqrarun bil lisan perkataan dengan lidah. Dan makrifat dengan hati. Tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Tasdiqun itu membenarkan. Bil qalbi itu dengan hati.
Itu tanda orang beriman tu. Yang pertama, iqrarun bil lisan. Yang kedua, tasdiqun bil qalb. Yang tiga, wa amalun bil arkan. Ataupun melakukan dengan anggota. Baru sempurna iman tu. Ingat itu dan umumkan. Yang pertama, tanda orang beriman tu, dia membenarkan hati dia. Apa yang benarnya? Bukan iman yang enam tu. Dia percaya betul. Bukan iman yang enam tu. Percayakan bahawa Allah itu ada, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab-kitab, percayakan hari kiamat dan percayakan qadar dan qadha. Itu percayanya. Bukan iman yang enam tu. Kemudian iqrar dengan lidah. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah. Ini pun nak sebut betul-betul. Kadang-kadang dia tak betul ada asyhadu. Mana ada asyhadu? Dia nak asyhadu. Asyhadu Allah. Nun mati jumpa dengan lam dia. Nun tu tak bunyi. Dengan asyhadu Allah. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Dua harakat. Ma'arif sebut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucap tu. Kena ucap betul. Itu melafazkan dengan lidah. Wa iqrarun bil lisan. Yang ketiga, buat dengan anggota. Melakukan anggota. Kamu percaya betul tak? Percaya. Nak ada surga tak? Tak. Nak neraka tak? Tak nak. Mari kita sembahyang. Bila dia sembahyang, itu dah tanda dia beriman. Kalau dia nak sembahyang. Kalau dia tak nak sembahyang, kita tanda tak beriman. Itu orang malu kita sembahyang je. Nampaklah. Tak boleh kita. Keluar kotor. Siapa yang pakai keluar kotor? Orang tu pakai keluar suci. Ini pakai yang kotor-kotor saja. Itu tanda tak beriman. Dia tak beriman dengan hukum sembahyang. Dan sebagainya. Itu tanda tiga. Baru sempurna iman tu. Ingat tu. Yang pertama, tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, melafazkan dengan lidah. Yang ketiga, melakukan dengan anggota. Baru dia sempurna iman. Baru dia kira orang yang benar-benar beriman. Ya. Dan kuat ia dengan ilmu dan dhaif ia dengan jahil. Kalau jahil dhaif. Apa tak tahu? Mayang tak tahu. Kalau tahu pun tak betul. Ya, bacaan tak betul, gerak-geri yang mentahkan mayang. Yang itu orang jahil, mayang jahil. Ya ramai mayang jahil ni kita nampak dia tu memang sunat dan wajib kita nampak kerana masing-masing ada bagi dia. Tapi orang sunat nampak ada tengah tu tak ada tomak nina. Tidak terus sujud saja. Langsung tak ada berhenti. Bila nak sah macam tu? Bila ada rukuk tak tidak sami Allah dengan hamidah. Bila bagi je terus sujud. Patut berhenti. Paling komannya 1 saat berhenti. Seluruh anggota berhenti. Itu namanya tomak nina. Badan manusia yang sunat tak ada tomak nina. Bila nak sah kena je lah. Apa tak nampak? Kerana namun tak penting. Baca tak kita tak kena kerana dia sendiri baca. Tapi yang itu nampak kita tak ada teman nina tu. Tak sah tu. Itu dhaif. Dan jahil. Jahil pun begitu juga ya. Jahil dan dengan taufik itu jatuhlah ia. Jatuh mana? Jatuh dia kepada kemaksiatan. Jatuh dia kepada kafir. Baik. Kemudian sambung lagi. Dan hasilnya bersalah-salahan ulama. Ulama tak sama pendapat. Bersalah-salahan ulama. Pada iman itu. Kata jumhur ulama. Jumhur ulama itu sepakat ulama-ulama semua. Ulama tu ramai tuan-tuan, bukan seorang ya. Ulama tu ramai. Orang Melayu dia seorang katanya ulama. Kalau dia ramai ulama. Kalau 3 dan lebih jamak baru pun ulama. Kalau seorang panggilnya alim.
Nah, kalau Ustaz apa? Ustaz Jalil yang ngajar ni, dia itu alim bukan ulama. Tapi kita panggil dia itu ulama. Itu orang Melayu. Salah sebut ya. Nah, ini ulama ramai. Ya. Bersalah-salahan ulama pada iman itu kata jumhur Asy'ariyah. Orang-orang yang berpegang dan Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu Asy'ariyah. Bahwasanya iman itu bertambah ia dengan bertambah taat. Lagi banyak taat lagi kuat imannya. Lagi banyak taat lagi kuat imannya. Taat dia tambah imannya. Baca Quran bertambah imannya. Itu Allah kabul Quran tu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal kata saya. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya, sebut nama Allah bergementar jiwanya, mentor dia sebut nama Allah. Dan bila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat Quran dibaca kepada dia, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Itu tanda orang beriman itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan bila dibaca ayat kami bertambah imannya. Dan kepada Tuhan yang mereka menyerahkan diri. Mereka itu mendirikan sembahyang. Tanda orang beriman itu mendirikan sembahyang. Dan menafkahkan sebahagian dari hartanya di jalan Allah. Itulah dia orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Ulaika humul mu'minun haqqan. Haqqan itu sebenar-benar beriman. Nah, dapat apa? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu darjat yang tinggi, pangkat yang tinggi. Orang beriman itu pangkat tinggi. Di akhirat dan di dunia ini mungkin tidak pangkat. Dan dapat rezeki yang lebih baik. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun, dan keampunan, wa rizqun karim, dan dapat rezeki yang paling baik. Apa rezeki yang paling baik? Surga. Itu tanda orang beriman ya. Ada yang itu bertambah iman itu. Bahwasanya iman itu bertambah dengan bertambah taat, dan kurang ia dengan kurang taat, dan mengambil hujah bukti dalil, bukti hujah mereka itu dengan demikian, dengan hujah aqliyah, aqliyah, hujah aqliyah, hujah akal, dan hujah naqliyah. Naqli itu petikan dari Quran, petikan dari hadis. Ya. Jadi hujah aqliyah dan naqliyah. Naqliyah itu petikan. Aqliyah itu akal. Logik akal dah. Itu aqliyah. Dalil aqliyah dan dalil naqliyah. Dalil aqliyah dan dalil naqliyah. Adapun hujah aqliyah maka yaitu jikalau tiada berlebih kurang hakikat iman. Saya adalah iman orang fasik bersamaan dengan iman orang yang anbiya. Kalau tak ada lebih kurang sama je. Orang fasik dengan Nabi-Nabi sama imannya. Ada serupa kan? Serupa ke iman Nabi dengan iman orang biasa. Serupa ke iman Nabi dengan orang yang jahat. Jadi dia itu sebab ada beza. Iman macam-macam. Iman ada tingkatan. Ya, yang pertama iman taklid namanya. Apa yang itu kan? Yang pertama iman taklid.
Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga iman ayan. Ain ya alif nun. Ayan ya. Yang keempat iman haq. Yang kelima iman haqiqah. Bukan aqiqah, haqiqah. Ini memang. Yang pertama iman taklid, artinya iman ngekok-ngekok. Iman tak turut. Iman ikut-ikut je. Nah, tak ada dalil. Dia percaya yang itu je, percaya babi buta. Nah, ini ada ulama kata tak sah. Ada ulama kata kalau betul benda iman tu sah. Kalau dia percaya dengan Tuhan yang sebelah benar, Tuhan yang senang dia percaya tu sah. Nah, mesti percaya ni 100%. Boleh terima. Tapi banyak ulama kata tak sah. Oleh iman taklid, iman ngekok-ngekok. Iman tak turut, iman ikut-ikut. Nah, kemudian dia ada saya mana tahu apa kata dia ada, mak kata dia, ustaz kata dia, percaya untuk apa kata bapak dia, kata mak dia, kata ustaz dia. Ini dalilnya orang. Itu kalau ustaz dia kata sebenarnya Tuhan tak ada, dia percaya dengan kata ada juga. Itu bahaya. Itu iman taklid namanya. Yang kedua iman ilmu. Iman ilmu ni sah. Kerana dia dah ada ilmu. Ya, kemudian kita ada kaya. Mana apa dalilnya? Tengok alam ada. Matahari ada, bulan ada, bintang ada. Dia bukan boleh jadi seluruh. Mesti ada yang menjadikannya. Siapa menjadikannya? Tidak Allah. Itu akan. Diterima cara. Nah, iman itu yang terima. Itu ada ilmu. Dia boleh baca ayat Quran saja. Ayat Quran boleh baca. Percaya itu Tuhan tak? Kaya. Apa? Allah kata. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Ada dua dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Artinya ilmu. Cuma iman ilmu ni bahaya juga tuan-tuan. Bukan selamat. No dah. Kerana kalau dia iman ilmu, dia hanya iman di otak saja. Tahu dia tak? Tahu. Tapi tak sampai ke hati. Faham dekat saya ni? Saya jaga Jepun kita Melayu ni. Nah, imannya hanya di otak, tak sampai di hati. Maknanya dia tahu tapi tak terasa. Tak terasa bahawa Allah itu ada. Tak terasa bahawa Allah itu melihat. Tak terasa bahawa Allah itu mendengar. Tak terasa bahawa Allah itu mengetahui. Ada iman ilmu. Itu sebab ada manusia ilmu ada tapi amal tak ada. Ada tak? Ada manusia yang itu dia tahu ada ilmu. Dia tahu semayang wajib tapi tak semayang. Ada tak? Ya, dia ada orang tak semayang. Orang tak semayang dia tahu pun tak tahu bahawa semayang tu wajib. Tahu tapi tak nak semayang lagi. Kerana dia hanya tahu tapi tak terasa di hati. Tak faham ke? Benar-benar pun. Dia tahu bahawa syurga tu hebat, syurga tu cantik, syurga tu manis, tapi tak terserantang untuk mendapatkan syurga. Tak ada usaha dia untuk mendapatkan syurga. McDonald aja dia, tentang dia tahu syurga tu bagus, syurga tu sempurna, syurga tu cantik, indah dan sebagainya, tapi tak ada terasa hati indah dan syurga tu. Dia tahu neraka tu dahsyat, neraka tu azab, samsara, tapi dia buat juga perkara-perkara yang menyebabkan dia masuk neraka. Ya tak? Iya kita. Siapa tak tahu ambil nombor ekor tu haram? Kan? Siapa tak tahu? Semua tahu. Tapi ada tak orang ambil nombor ekor? Ada tak? Pada itu pun tak tahu. Itu iman ilmu. Bahaya sikit. Yang ketiga iman ayan. Itu terasa. Itu terasa betul di hati. Nah, kita tahu Allah tu ada. Allah tu nampak aja. Allah tu dengar aja. Allah tu mengetahui aja. Bila dia sedar itu dia akan bertindak dengan sebaik-baik mungkin lah. Kerana dia nampak Allah tu nampak aja. Kalau dia sedar bahawa Allah tu nampak aja, berani ke nak ambil nombor ekor, berani ke nak menerima rasuah, berani ke nak mencuri luayan, berani ke nak mencuri kelapa sawit. Pasal dia tahu Allah tu nampak aja. Jadi itu dah terasa di hati. Tak berani nak ngomong saya. Iman ayat namanya, iman ayat. Yang keempat namanya iman hak, iman sebenar-benar iman. Itu dah disebut nama Allah, buku bentar juga. Iman para sahabat. Iman para sahabat, iman Abu Bakar As-Siddiq,
iman Utsman bin Affan, iman Ali bin Abi Thalib, iman Umar bin Khattab, ya. Itu iman apa? Iman hak. Yang kelima iman apa? Yang kelima iman haqiqah. Itu iman Rasul-Rasul, iman Nabi-Nabi. Bukan iman kita ya. Iman Nabi-Nabi, iman yang sentiasa naik, tak pernah turun. Soalnya sebelum saya berhenti tuan-tuan dan puan, soalnya kita ni iman yang mana? 5 tadi, kita yang mana? Taklid ke, ilmu ke, ayat ke, hak ke atau hakikat? Tuan-tuan tahu lah bini masing-masing, saya tahu dari saya, puan-puan pun tahu dari puan-puan masing-masing. Antara 5 tu. Kalau anda tak masuk neraka, paling komanya iman ayat. Tak ada dari masuk neraka ya. Cuma komanya, paling kuli, paling koyok, paling tak guna iman ayat. Dia tak masuk neraka ya. Walaupun dia lambat masuk syurga ni, tak apalah. Cuma ayat ya. Baik. Cukup sekarang itu. Kita akan sambung yang akan datang. Dia baca ayat ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kita baca itu ya. Berlepas untuk malam ini cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Sudah pandai. Bukan tahu tak tahu, siapa nak bangkang? Pandai bangkang tu. Ya, kalau tak pandai tak bangkang pun. Siapa nak bangkang? Ada hujah-hujah ada. Saya terima insya-Allah. Tak ada. Setuju lah kan? Alhamdulillah. Sudah setuju? Ada siapa nak tanya? Ada masalah? Tak ada masalah. Itu baru pandai tadi. Ya. Oh, pandai saya jauh dapat. Mana jadi? Hanya berada di Masjid Al-Ma'mur. Kampung Makmur, Sungai Galah. Cuma bila ditanya, dia akan jawab. Padahal, tahu tu? Dia tanya, dia akan jawab dia. Ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu pembacaan kita untuk malam ini. Salah silap minta ampun. Banyak lagi cerita ni, cerita iman ni tak habis lagi ya. Banyak lagi. Muka lagi orang tentang selawat ni. Orang yang beriman dia suka selawat. Baik. Itu banyak lagi ni. Tak tahu dan saya ambil ke tak lah. Ini dah 83 umur ni tau. Nak mula kembali mana tahu. Sempat kita tak tahu. Dengan dia kena apa dah. Dia kena apa? Udah padam lah. Mana dia berair? Udah apa? Udah apa? Tino, udah apa? Udah padam. Sekian dulu, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum.